idea kepada falsafah kita adalah daripada Al-Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Ayat ni sebenarnya Allah mengiktiraf pertama sekali adalah al-milkiyah lillah. Al-milkiyah lillah. Semua benda ni Allah punya dan kita pegang sebagai amanah, lawan milik manusia. Dan bila kita kata semua ni milik Allah, kan, bukan berarti kita tak milik. Allah bagi sebagai amanah dan kita tidak akan redha kalau perkara-perkara ni jatuh kepada selain daripada amanah Allah. Itu maksud amanah. Bagi contoh, kita kata anak kita ni amanah kita, tiba anak kita orang lain culik, apa perasaan kita? Tak boleh. Jadi Allah bagi kita ni dunia sebagai amanah. Kita memang akan nafsu haloba nak jadi kaya tu, kita nak semua benda. Lebih dia untuk umat Islam. Baik. Dan untuk satu perkara yang penting, Allah iktiraf wujudnya al-aghniyah. Ini satu perkara yang tak ada dalam agama lain. Allah kata untuk dalam Islam, al-aghniyah ni wujud kena ada. Al-aghniyah makna orang kaya. Agama lain makna bila kita makin falsafah, makin Islami, kita makin zuhud, pakai apa salah-salah. Tak. Dalam Islam, al-aghniyah dia kena kuasai. Dia lagi kaya daripada orang lain. Dan dia exploit pada khazanah tu. Al-aghniyah diberi tanggungjawab untuk eksploitasi khazanah yang ada. Dan dia perlu kepada ummah dalam bentuk tanggungjawab yang Allah tetapkan, seperti mana dia perlu bayar zakat dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia akan jadi lagi kaya. Dalam masa yang sama, khalifah akan pastikan al-haq tu berjalan kepada al-aghniyah. Dia akan pastikan tak berlaku monopoli, dia pastikan tak berlaku eksploitasi orang lain. Hari ini tak. Sebenarnya orang kaya nak buat apa saja, kerajaan dia akan support je sebenarnya. Mana-mana negara. Tak ada satu negara pun kat dunia, melainkan kalau orang kaya nak buat apa, kerajaan akan support. Tapi dalam kes kita tak. Sebenarnya monopoli itu yang kita lawan, akhirnya beri peluang kepada orang lain juga. Mudah cerita, bila kita cerita khazanah ni kepada masyarakat rakyat awam yang tidak ingin bercita-cita menjadi al-aghniyah, menjadi orang kaya, dia kata aku nak hidup sekadanya, tak ada masalah. Allah akan cukupkan al-kafayu. Kita akan hidup dengan kecukupan. Dan benda ni yang berlaku sepanjang sejarah Islam. Contoh yang berlaku bila Islam mula buka futuhat. Satu-satu negara tu lepas satu futuhat pembukaan, dia ambil masa 100 tahun barulah majoriti jadi Islam. Contoh bila dia buka Mesir. Mesir lepas 100 tahun baru majoriti Islam. Jadi bila masuk dia buka Syam, contohnya Umar buka, orang-orang kaya first cabut kaki, cabut lari. Sebab innal muluka idza dakhalu qaryatan afasaduha wa ja'alu izzata ahliha azillah. Bila dia masuk, dia takut dia nanti jadi hina semua orang dalam tu. Dia lari. Bila dia lari, orang yang lari ni akhirnya yang tinggal miskin ni pergi panggil balik. Masuk balik tak apa. Orang Islam dia tak ambil harta-harta kamu. Jadi sepanjang pemerintahan Islam ni, majoriti orang kaya masa tu adalah orang bukan Islam. Tapi dia lagi suka duk bawah Islam. Kenapa? Sebab dia diberi ruang untuk tiada monopoli dengan pihak lain. Orang miskin berduyun-duyun masuk Islam. Di antaranya oleh orang-orang Yahudi yang lari daripada Khaybar, akhirnya duduk bawah pemerintahan Islam balik. Kenapa? Sebab al-kafayu. Masuk je kerajaan Islam, insya-Allah makan cukup, tak ada masalah. Tapi dia ada potensi untuk pergi jauh. Dia pergi buat al-aghniyah, dia jadi al-aghniyah, akan diberi peluang yang sama. Jadi ini tawaran besar falsafah kita. Biar kita pun bahagia. Katalah sini ada yang nafsu betul-betul nak kaya. Kaya lah gila-gila. Betul. Dan kaya dia tu mengalahkan haloba orang kafir. Orang kafir kaya mungkin haloba dia untuk diri dia. Kita haloba kita untuk ummah. Selagi ummah tak kaya, selagi tu kita rasa tak cukup lah. Nak kena cari untung lagi, cari untung lagi, cari untung lagi. Jadi falsafah tu baru kita bahagia. Ini tidak, kita makin baik, makin zuhud. Zuhud apa? Mana aku tak kaya tak apa. Yang penting Allah redha. Ya, itu bukan. Dan bila yang lain pula, dia memang dia kerja, dia tak nak kaya tak apa, tapi dia akan cukup, yang penting dia beramal. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai kesimpulan, 3 perkara. Pertama, kita kena keluar daripada falsafah sistem ekonomi dan format ni. Kedua adalah untuk unjuran awal, eksploitasi ni kena fokus kepada macam mana umat Islam mampu eksploitasi segala sumber yang ada dan untuk kekayaan umat Islam. Yang ni dan ketiga adalah bina falsafah lari daripada financialization dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sebagai penutup, bila kita kata khazanah ni, dunia ni semua Allah bagi kita sebagai satu amanah. Amanah yang Allah bagi adalah semua harta yang ada kat dunia ni. Yang mana al-aghniyah di kalangan kita, dia kena ada haloba, aku nak kahut semua ni untuk Islam. Tapi untuk pakai dia, untuk kehidupan dia, kafayuk. Pada kadar aku hidup cukup. Tak perlu sampai dia nak mewah-mewah, tapi cukup untuk dia pada kadar yang cukup selesa. Dan dalam keadaan macam tu, nanti ekonomi dia akan blooming dengan bagus, blooming dengan baik. Dan bila diberi hak pada orang lain, sebenarnya orang yang lagi kaya bila tidak monopoli, dia akan menjadi lebih kaya berbanding orang yang kaya dan monopoli. Itu antara debate yang nanti kita akan bawa. Jadi insya-Allah harapan falsafah ni jangka masa terdekat tukar mentaliti. New mentality adalah orang kaya minta ada haloba yang besar, jadi kaya sekaya-kayanya, tapi dengan epistemologi yang betul. Jangan sebab Allah akan bagi ke aku, kan tak. Jadi kaya yang sebaik-baiknya, sekaya mungkin. Dan yang lain sebenarnya cuba belajar untuk kafayuk. Dan akhirnya lebihan tu kita sumbang untuk kekayaan umat Islam. Kafayuk maknanya kehidupan kita ni hidup dalam keadaan yang cukup sudah. Kekayaan ni Allah bagi kepada umat Islam pada asalnya. Hanya apabila umat Islam tu ada syarat-syarat yang lengkap. Dan syarat pertama, betulkan falsafah cara fikir. Walaupun semua terus
Ustaz, itu macam mana ni? Nak kaya tapi makan sikit-sikit. InsyaAllah kita tengoklah. Moga Allah merahmati kalian. Aku lakukan Assalamualaikum.